Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Depan anda ni sekarang ni adalah sebuah enjin Toyota V6. Isu yang berlaku kat sini, bila kita checking, kita test buat tuning apa semua, masih macam kita tu dalam keadaan orang kata jalan tak cukup silinder lah, jerking. Dah tukar plug, dah tukar kabel apa semua, kita dah buat, dah checking apa semua, tapi masih dalam keadaan enjin tak stable, masih ada macam misfiring ataupun jerking enjin. Jadi apa kita ambil keputusan, kita buka enjin ni, kita turunkan enjin ni, kita test. Kemungkinan masalah pada ada valve bocor. Jadi kat sinilah kita nak terangkan kepada anda semua, pengguna-pengguna kenderaan. Selalu dengar macam mana orang kata valve bocor, jalan 3 silinder, enjin jerking-jerking ni, kat mana, macam mana nak tengok ataupun macam mana kita nak gambarkan enjin jalan 3 silinder. Walaupun ni 6 silinder tapi selalu orang sebut jalan 3 silinder. Jadi kat sinilah tunjukkan kat mana kebocoran ataupun kenapa kereta ni tak stable. Jadi saya buka enjin ni, valve cover saya buka, dia punya cam depan dengan belakang kita buka dulu, kita buat pressure test ataupun kita masukkan minyak dan kita masukkan angin, tengok. Kalau ada kebocoran pada intake manifold, ni lubang, maksudnya lubang intake, ataupun kebocoran pada bahagian exhaust, itu menunjukkan ada kebocoran pada bahagian valve. Valve bocor. Ataupun kereta dah lama-lama valve boleh tersumpit ke apa, okey, kita tengok macam mana testnya. Jom. Sambil tu, siapa yang lihat dengan rakaman ni ataupun video ni, minta tolong share. Tunjukkan macam mana keadaan dia. Okey, cara dia senang je. Kita masukkan minyak ke bahagian plug. Kita buka plug, kita masukkan minyak. Okey. Dan tu ada satu adapter untuk kita masukkan angin ke bahagian ruang pembakaran. Ni orang kata combustion chamber ataupun ruang pembakaran. Kita masuk, jauh-jauh sikit. Okey, kita test tengok. Ada kebocoran ke tidak? Kalau ada kebocoran, minyak akan keluar pada bahagian intake manifold ataupun bahagian exhaust. Masukkan angin. Okey. Jadi bila anda tengok kat sini, tiada kebocoran, maksudnya tak ada angin. Okey, kita test pula. Mana tempat yang kita suspek ada kebocoran pada bahagian ruang pembakaran dia, valve ada bengkok ataupun valve tersumpit. Jadi bahagian silinder nombor 6 tiada kebocoran ataupun silinder nombor 1 tiada kebocoran. Kita test pula silinder yang lain, tengok mana yang ada bocor. Sini, kita try. Masukkan minyak ke dalam ruang pembakaran dia pada bahagian plug ni. Dan kita masukkan adapter hose. Kita tengok. Kalau kita masukkan angin, sepatutnya minyak tak akan keluar. Dia akan stay pada bahagian ruang pembakaran. Jadi, kita masukkan. Okey, dengar? Tak ada kebocoran. Steady Kita test lagi. Sebab model Toyota V6 ni, yang V6 ni, bahagian belakang agak sukar sikit bila kita nak test ataupun nak test dia punya kebocoran ataupun jerking, nak tukar plug, nak tukar kabel, agak leceh. Jadi kita nak buatkan satu keputusan mengatakan enjin ni jerking ke ataupun ada masalah pada bahagian enjin, agak sukar. Jadi mudahnya kita turunkan enjin, kita check. Okey. Ini yang nombor 3-nya bahagian belakang. Okey. Lanjut. Bye-bye ya. Okey. Bahagian belakang ni tak ada kebocoran, kita test bahagian depan. Sama juga, masukkan minyak ke dalam ruang plug dia. Setting enjin, tukar plug, tukar coil, tengok misfiring lagi, jerking juga. Masuk. Okey. Mari sini. Fokuskan video ni pada bahagian ruangan ni. Jika anda nampak sini ada angin ataupun wap keluar sini. Ini adalah pressure. Bila kita masukkan angin, masukkan minyak, masukkan angin, kat sini kita nampak kebocoran dia. Keluar. Inilah tanda dia ataupun inilah disebabkan, maksudnya masalahnya berpunca pada valve bocor. Kalau valve bocor macam ni, memang kita setting macam mana pun takkan dapat. Buatlah macam mana setting nak dapat performance enjin dalam keadaan smooth ke. Okey, takkan dapat disebabkan masalah pada valve ada kebocoran. Maksudnya combustion chamber, ruang pembakaran perlukan kuasa yang tinggi, kuasa yang maksimum untuk meletupkan ataupun api akan supply, spark akan meletup. Tapi disebabkan kebocoran pada bahagian valve, jadi hilanglah power sikit. Kita try pula sini. Jadi kat sini kepada anda semua pengguna-pengguna kenderaan
Satu Malaysia. Yang lebih kata orang kata yang menggunakan petrol. Kat sinilah kita sikit perkongsian info ataupun perkongsian ilmu kepada anda semua. Orang kata selalu jalan 3 silinder jeking, dah tukar pelak sama juga, dah tukar coil api semua sama juga, tapi kereta dalam keadaan tak stable lagi. Kita tengok. Di sini pula bahagian intake meaningful, maksudnya bahagian tempat minyak ataupun angin masuk, campuran bahan api akan dia punya campuran angin, sukatan semua kat sini bahagian angin masuk. Tapi kat sini ada kebocoran. Intake meaningful, kalau bahagian intake meaningful ada kebocoran. Tadi belah sini bahagian exhaust, belah sini pula bahagian intake meaningful. Okey, kita try lah last kali. Jadi sikit perkongsian kepada anda semua, pengguna-pengguna, inilah satu sikit ilmu yang boleh kita berkongsi bersama. Kat sinilah pentingnya pengetahuan ataupun sedikit pengetahuan kepada kita supaya untuk pandai ataupun tahu sedikit lah. Orang kata macam mana enjin jerking ke ataupun ada masalah enjin, sedikit perkongsian daripada saya. Kita test yang last kali. Untuk silinder dia yang last kali, V6 enjin, nombor 6, kita try tengok. Okey. Ada kebocoran halus. Jika anda betul-betul pastikan dengan betul kat mana kebocoran dia. Okey, jom kita tengok bawah. Sulu bawah. Minyak bocor daripada bawah. Ini boleh disebabkan oleh masalah pada piston ring. Piston ring ada kebocoran. Maksudnya piston ring mungkin dah makan atau piston ring mungkin ada yang dah patah. Jadi kat sinilah yang kami turun enjin, dapatkan kepastian kat mana disebabkan apa puncanya. Kami dah setting, dah buat tuning pun dah habis. Cara kami dah buat pada bahagian luaran, tapi tetap tidak dapatkan performa yang terbaik. Jadi kat sinilah anda perlu menjaga kenderaan anda, terutama bahagian enjin dia. Gearbox, enjin pun satu juga. Kalau katakan melibat kos yang tinggi, jika paksa overhaul semua, kos lebih tinggi. Jadi anda perlu ada pengetahuan berkenaan dengan enjin. Pastikan minyak enjin diganti mengikut jadual penukaran. Kalau semi berapa ribu kilometer, kalau fully berapa ribu kilometer, kalau mineral pun berapa ribu kilometer. Mesti anda tahu supaya anda tidak terlepas pandang, dan benda ni kalau dibiar atau dilepas pandang akan mengakibatkan enjin anda akan hilang power, ada berkerak macam ni, kek dia hitam. Kalau tengok dalam ni, slow sikit dalam ni, enjin dah mula rasa macam berkerak. Inilah puncanya ataupun disebabkan kita tidak menjaga pertukaran minyak enjin kita. Biarkan je. Pakai je. Pakai setahun, minyak hitam tak pernah tukar. Ataupun 6 bulan, 8 bulan, minyak enjin tak pernah diganti. Jadi kat sini dah sedikit info kepada anda semua. Dan sedikit, kat sini saya nak sampaikan kepada anda, ini adalah minyak enjin keluaran terbaru JV Autoloop. Minyak enjin ni bukan sekadar pelincir, tetapi ia adalah untuk merawat ataupun sekiranya ada masalah dalaman, disebabkan dalaman dah scratch ke ataupun dalaman dah tak ada power. Kat sinilah minyak enjin JV Autoloop boleh membantu merawat masalah dalaman enjin anda. Boleh cuba, anda boleh rasai bagaimana kami menggunakan formula terbaru pada enjin oil kami. Okey, boleh dapatkan minyak enjin JV Autoloop keluaran terbaru JV Autoloop. Okey, sedikit info, sedikit perkongsian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Fokus.